به حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني اشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pagi ni kita sambung pengajian kitab Al-Jawhar Al-Mawhub wa Munabbihatil Qulub pada perbahasan peringatan bagi penuntut ilmu dan penyampai ilmu, pelajar dan pengajar, penuntut ilmu dan penyampai ilmu, peringatan, tanbih. Kemudian sebelum ni diberi amaran-amaran pada kita bagi orang yang belajar, syarat-syaratnya, ada adabnya. Bagi orang yang mengajar juga begitu, ada adab dan syaratnya. Kemudian ada satu hikayat, satu cerita, ada dua cerita. Kita baru baca satu cerita, satu hikayat. Dua orang bersaudara. Seorang tu ikut hawa nafsu, seorang tu buat ibadah. Akhir sekali mati dua-dua, belaga. Seorang ni nak taubat, dia kata bagus saudara aku seorang lagi tu buat taat aja, aku ni buat maksiat, rasa menyesal. Yang buat taat tadi tu, dia kata sedapnya saudara aku, sahabat aku, relax je dia buat jahat, macam-macam dia boleh ikut nafsu dia, aku tak boleh. Nak try, nak cuba kata. Nak cuba buat dosa. Ya, seorang tu nak taubat. Orang kan tergelincir kaki, mati. Yang abid tadi, yang buat ibadah tadi, mati itu mati buruk lah, mati su'ul khatimah. Yang asalnya buat taat, tapi dia berniat nak buat maksiat, tapi mati. Yang buat maksiat berniat nak buat taat, yang itu kira mati baik. Sebab kita dikira pada penghujung hayat kita. Sebab tu kita minta doa husnul khatimah, kesudahan yang baik. Sebab yang dilihat pada kita adalah penghujung hayat. Jadi kat sini sebagai satu kelegaan bagi kita, yang mana awal-awal tu walaupun bukan orang baik, dah tua sekalipun masih lagi ada peluang, kerana yang dilihat orang tu baik atau tidak saat kematian dia tu. Saat kematian dia sebagai petanda dalam kubur kat padang mahsyar nanti dia macam mana. Jadi sentiasa kita ada peluang. Tu hikayat yang pertama, secara ringkaslah, dah baca dah sebelum ni. Hikayat yang kedua, hikayat ni ceritalah kisah yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, muka surat 21, Rumi Jawi muka surat 12. Hikayat yang kedua. Kata pengarang, didatangkan dengan seorang pada hari kiamat, maka mengambil ia akan suratan amalnya dengan tangan kanan. Kita tahu dicerita dalam surah Waqiah, ashabul yamin, ashabul shimal. Ashabul yamin, mereka yang dapat buku catatan dengan tangan kanan, maka bergembiralah dia. Yang dapat buku catatan dengan tangan kiri, maka celakalah dia. Yang ni cerita ni didatangkan dengan seorang pada hari kiamat,
maka mengambil ia suratan amalnya dengan tangan kanan. Maknanya orang bahagia lah ni, sa'adah. Maka mendapat ia padanya akan pahala haji dan perang sabil. Pahala haji dan perang fisabilillah. Dia ada pahala tu. Dan sedekah. Sedekah pun ada juga. Sedekah pun ada. Yang tiada ia kerjakan dia pada dunia. Seingat dia tak ada buat masa kat dunia. Maka berkata ia, hai Tuhanku, ini bukan suratanku. Ya. Kita ni kalau dapat kelebihan dekat atas dunia, kita buat diam kot. Kadang-kadang kita beli barang baki tu RM2, tiba-tiba dia bagi RM12. Contoh kan, saya nak kira, kita buat diam ke kita bagi balik RM10 tu? Kadang-kadang di dunia begitulah kita. Bila kita dapat untung kita buat diam saja. Kalau tak cukup baru kita, kalau rugi kita baru kita cakap. Yang ni tidak, hai Tuhanku, ini bukan suratan aku. Ni salah buku ni. Ni bukan buku aku. Salah buku ni. Tiada aku berbuat sesuatu daripada demikian itu. Aku tak ada buat haji. Aku tak ada perang fisabilillah. Aku tak ada sedekah. Banyak ni. Salah buku ni. Tengok nama kat depan tu betul dah. Betul dah. Tapi tengok isi dalam macam salah. Aku tak pernah buat benda ni. Maka firman Allah Ta'ala, ini surat engkau. Ya, ni buku engkau lah ni. Dan engkau berkata, dekat atas dunia dulu engkau berkata, jika ada bagiku harta, aku hendak mengerjakan haji dan bersedekah dan perang sabil. Dia ada niat. Bukan dia niat dekat masa dia hidup tu, niat baik. Kalau aku ada duit nak pergi haji ni, dan niat dia tu azam sungguh-sungguh lah. Azam sungguh-sungguh. Dan bersedekah, kalau ada duit nak sedekah. Dan perang sabil, kalau ada apa-apa aku pergi, mati pun matilah. Niat gitu. Niat ni, dan aku ketahui akan benar niat engkau itu. Dia sungguh-sungguh berniat, bukan main-main. Maka aku berikan di kau pahala demikian itu sekaliannya. Dapat pahala. Setengah ulama kata pahala niat, setengah ulama kata pahala betul. Bukan pahala niat dah, pahala betul. Kerana itulah Islam ni memang kaya dengan niat. Maka banyakkan niat. Masa nak datang semalam sebelum tidur dah niat dah. Niat esok nak sembahyang subuh berjemaah. Esok nak bawa duit sikit nak masuk tabung masjid. Esok ada kuliah subuh, nak duduk kuliah subuh. Apa lagi? Niat. Esok nak bangun awal sikit, nak baca Quran boleh satu muka. Esok tu masuk subuh esok. Apa lagi? Esok masa semayang tu bukan nak semayang subuh je, nak semayang sunat sekali. Apa lagi? Esok nak baca Quran lepas habis kuliah tu nak semayang duha dulu. Apa lagi yang boleh buat? Banyak mana niatnya, buat niat. Tapi niat sungguh-sungguh kan. Tiba-tiba tadi hujan. Bukan tadi hujan, sekarang ni hujan. Allah hujan. Dia naik motor je. Dia tak ada kereta, contohlah. Buat masalah macam mana pun. Tak jadi. Dia semayang kat rumah je. Semua pahala tadi, pahala sedekah berapa dia niat tu? Semua dapat dah. Pahala dengar kuliah dapat dah, walaupun dia tak dengar. Pahala semayang berjemaah dapat, walaupun dia semayang kat rumah dapat 27 juga. Dan semualah apa yang dia niatkan. Tapi niat tu, ataupun niat ni bahasa Melayu ni, dia ada tahap dia. Yang ini niat ni maksudnya dia nak buat sesuatu, tapi tak buat lagi, dia baru niat. Dia ada tahap dia. Dia ada niat sekadar lintasan hati, sikit aja. Yang itu tak dapat pahala. Dia ada niat kuat sikit, tak dapat pahala lagi. Dia duk berkata-kata dalam hati dia, esok ni pergi kot, pergilah masjid.
Lepas tu kalau sempat dengar kuliah dulu, dia masih lagi tak kuat, separuh, 50%. Dia ada kuat sikit daripada tu lagi. 70% kot. 70% kekuatan tu. 70% kekuatan tu. Yang itu namanya hamun ataupun himmah. Yang itu baru dapat. Dia ada kuat lagi, dia panggil azam. Dia ada kuat lagi, buat terus. Itu bukan niat saja, niat dan buat terus. Jadi yang dapat ni, kekuatan dia tu, dia bukan separuh, dia lebih sikit. Tapi dia tak sampai tahap azam. Azam lagi kuat. Azam tu 90% kuat. Kekuatan nak niat dia, nak buat tu 90, 95. Cuma tak buat lagi je. Tu azam dia panggil. Untuk dapat pahala macam ni, tak sampai tahap azam pun tak apa. Dia sampai tahap kuat sikit daripada 50-50. 50-50 tu kuat sikit. 50-50 tu macam tengoklah esok, kalau bangun nak pergilah, kalau okey rasa nak pergi, tapi mungkin juga tak pergi. Itu 50-50. Yang tu tak dapat pahala. Lebih-lebih lagi lintasan masa nak tidur tu, esok pergi kot, macam tu aja, betul tidur, tu tak dapat. Dia kena kuat. Kuat dia lebih daripada separuh. Kalau kuat dia sampai tahap azam 90 lagi baguslah. Biasa kekuatan azam ni yang boleh bangun pagi tu. Kadang-kadang orang boleh bangun pagi tanpa jam. Macam mana boleh? Kerana azam. Azam yang sangat kuat, 99% kekuatan dia panggil azam. Yang ini dia akan terjaga sendiri. Tapi kalau nak tu sekadar 20%, nasib bangun tak bangun. Kalau kunci jam tak apalah, jam. Yang dapat pahala ni dia kena lebih pada separuh. Dia sekadar duk bercakap-cakap dalam hati, nak ke tak nak gitu, tak dapat. Tak dapat pahala. Kalau dapat tahap hamun ataupun himmah hasanah, lebih 50% kekuatan, baru dapat pahala. Yang ni baru dapat pahala. Jika tak buat pun dapat pahala juga. Jika buat, dapat pahala niat dan dapat pahala buat. Tapi kalau tahap azam, pahala lebih besar lagi, walaupun tak buat. Kalau 100% tu buatlah. Berbeza dengan dosa. Niat nak buat dosa, kekuatan nak buat dosa macam nak buat pahala juga. Macam mana? Adakah dapat dosa? Jika lintasan ringan-ringan macam tu, nak buat dosa, tak dapat dosa. Belum lagi. Kuat sikit, tak dapat lagi. Dia panggil khatir, tak dapat lagi. Bercakap-cakap dalam hati, tak dapat dosa lagi. Macam nak buat dosa esok nak buat apa dosa, apa-apa nak buat sesuatu dosa esok. Tapi kalau tak buat pun mungkin tak buat, tapi mungkin buat. Dia bercakap-cakap lagi 50. Yang tu tak dapat dosa lagi. Kekuatan dia macam kekuatan nak buat, himmah atau hamun himmah tadi tu. Yang kata dapat pahala kalau dia niat nak buat baik tadi. Sedangkan dia tukar, yang kekuatan yang sama dia nak buat dosa, tak dapat dosa. Itulah kemurahan Allah. Niat kadar itu, kekuatan itu nak buat pahala, nak buat benda baik, walaupun tak buat dah dapat pahala. Tapi kalau kekuatan yang sama nak buat dosa, tiba-tiba tak buat dosa tu, tak buat, maka tak dapat dosa. Kekuatan sama. Tapi kalau kuat daripada tu lagi, iaitu azam 90%, 95%, 99%, aku nak buat jahat, nak buat esok, dah dapat dosa dah walaupun tak buat. Kalau buat, dapat dosa lagi satu, dah dapat dosa walaupun tak buat. Tapi tahap dia tahap sungguh bulat hati dia panggil azam. Buat dah dapat dosa apa? Dosa niat buat jahat. Dosa niat buat jahat. Kalau buat, dapat dosa dah. Jadi jangan kita kata tak apa, niat nak buat dosa, tapi kalau tak buat, tak berdosa. Tengok niat dia tahap mana, kekuatan tu tahap mana. Yang ini niat nak buat baik. Niat nak buat baik, tahap dia tahap lebih sikit daripada separuh, maka dapat pahala dah walaupun tak buat. Maka ini menunjukkan atas bahawa niat hendak berbuat kebajikan itu dapat pahala. Dapat pahala jika niat tu lebih daripada kadar separuh tadi. Dan jikalau tiada dikerjakan dia sekalipun, kalau tak jadi buat tu atas sebab-sebab tertentu lah, bukan sengaja niat betul dalam hati dia esok tak nak buat pun, tak boleh tu. Jika tidak dikerjakan sebab-sebab tertentu, tak boleh buat, dapat pahala juga. Maka sayugia, maka seeloknya bagi kita hendaklah berniat hendak berbuat sekalian bagi kebajikan, bagi apabila kuasa atasnya. Kalau dia kata sempat ni, kalau kata pencen nanti ke apa ke, umur 50 ni boleh ni pergi umrah, duit cukup, apa semua cukup ni, niat awal-awal nak pergi tu, niat awal-awal, niat nak pergi haji, niat nak sedekah, niat nak wakaf tanah, niat semua dulu.
Dia kata niat sebanyak mungkin. Cuma niat tu pastikan jangan 50-50. Lebih sikit. Kekuatan tu lebih sikit. Bersungguh sikit. Maka hendaklah berniat dengan habis kat situ lah. Bab tu habis. Okay. Maka berniat, dia kata kat sini, dia kata maka sayuria bagi kita hendaklah berniat, hendak berbuat sekalian bagi kebajikan apabila kuasa atasnya. Bila masuk akal, logik untuk dia niat. Tapi kalau benda tu tak logik untuk dia niat, tu tak dapat pahala. Macam kita orang biasa. Macam mana niat kita? Kalau aku jadi menteri agama, aku akan buat sekian. Dia SPM pun tak pas, menteri benda. Contohlah nak naik, dia tak masuk pun politik, nak menteri benda. Itu niat tak dapat pahala. Niat kuat mana pun tak dapat pahala. Sebab apa? Apabila kuasa atasnya, logik akal, dia boleh buat benda tu, maka barulah dia niat, baru dapat pahala. Kalau aku jadi raja apanya, kita bukan keturunan raja, macam tu lah. Yang itu niat tak dapat pahala. Dia biar kerja biasa je. Kalaulah aku ada kilang, gaji 1,500 bulan. Kalau aku ada kilang, aku akan cetak buku. Kalau aku ada kilang buku, kilang percetakan, aku akan cetak buku nak bagi free kat semua orang. Kerja apa? Kalau ikut logiknya tak boleh dia nak ada kilang tu. Tak sampai tahap dia. Lepas tu dia niat, yang tu tak dapat. Sebab tu dia kata apabila kuasa atasnya, jika logik bagi dia, maka hendaklah berniat dengan menuntut ilmu. Ini bab ilmu pula. Akan keredaan Allah Ta'ala. Jadi apabila dalam bab menuntut ilmu, termasuk juga mengajar ilmu, niat dia untuk dapat keredaan Allah Ta'ala, nak dapat rahmat Allah, supaya Allah turunkan rahmat kat kita. Niat menuntut ilmu bukan sebab lain. Lagi apa lagi? Dan akan negeri akhirat, dan niat kerana akhirat. Apa-apalah, nak pada syurga, takut pada neraka dan sebagainya, itu akhirat. Jika niat untuk keredaan Allah semata-mata, itu tahap tinggi, itu martabat tinggi tu. Bukan takut kepada neraka, bukan nak pada syurga, bukan takut dosa, bukan nak pahala pun. Dia menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu kerana Allah semata-mata. Itu tahap tinggi, tahap-tahap wali. Dan negeri akhirat, yang ini tahap kita. Kenapa ni menuntut ilmu? Takut masuk neraka nanti. Kenapa menuntut ilmu? Nak masuk syurga. Kenapa menuntut ilmu? Nak dapat naungan arash nanti kat padang mahsyar lama beribu tahun. Sebab tu aku menuntut ilmu sekarang. Jadi nak akhirat, itu martabat kita. Semata-mata nak keredaan Allah, bukan sebab pahala, bukan sebab dosa. Yang itu tahap tinggi tu. Dan itu tujuan menuntut ilmu. Dia kata hendaklah menuntut ilmu dengan niat keredaan Allah dan niat kerana akhirat, dan menghilangkan jahil daripada dirinya, dan nak hilang kejahilan diri. Aku ni bodoh jahil, dia panggil jahil basit. Ni jahil basit. Aku bodoh, aku jahil. Belajar menuntut ilmu ni nak buang kejahilan. Bagus niatnya tu. Dan daripada orang jahil. Ini kalau yang Rumi ni, titik dia bukan kat situ tu, tak ada titik tu. Kalau yang Rumi tu tak ada titik, maknanya dan di tu orang kecil je, bukan orang besar. Kalau yang Jawi tak apalah, sebab dia memang tak ada titik. Dan menghilangkan jahil daripada dirinya dan daripada orang yang jahil. Maksudnya menghilangkan jahil pada dirinya. Dia jahil basit, dia menuntut ilmu, tujuannya nak buang jahil dekat dirinya, dan membuang jahil daripada orang yang jahil. Maksudnya nak mengajar. Tu tujuan dia. Nak kesian dekat ramai orang yang tak reti ni, dia belajar, tujuannya dia nak ajar nanti. Bagus kalau niat begitu. Bagi penuntut ilmu, dan menghidupkan agama, menghidupkan syiar agama, syiar Islam. Nak hidupkan syiar, sebab dengan tak ada ilmu, orang makin lama-lama agama orang tak peduli. Maka tujuan belajar ilmu kerana nak menghidupkan syiar Islam, menghidupkan agama. Bagus, boleh juga begitu. Itulah niat orang menuntut ilmu. Kerana bahawasanya kekal agama Islam itu dengan ilmu. Islam ni berterusan ada kerana ilmu. Kalau ilmu tak adalah Islam tu. Jadi seumpama nak kekalkan Islam tu ada dekat muka bumi dengan ilmu. Nak ilmu besar pahala ni.
Dan tiada sah zuhud dan takwa melainkan dengan ilmu. Tak sah, ada orang tak sah zuhud dan takwa. Tujuan kita hidup ke atas bumi, kita buat macam-macam ni nak takwa. Dan zuhud itu lebih lagi, iaitu nak zuhud, nak warak. Dia kata tidak sah zuhud. Ni syarat sah zuhud, syarat sah takwa, melainkan dengan ilmu. Ada orang baik sangat, warak sangat, zuhud sangat, itu tak boleh, itu tak buat, ini tak buat, itu tak buat, ini tak buat, tapi bukan dengan ilmu, tak sah. Itu bukan zuhud, itu kena tipu dengan syaitan. Walaupun rupa baik, walaupun jalan menunduk, walaupun selalu sebut macam-macam dekat mulut dia, tasbih ke apa ke, zikir ke, kena tipu dengan syaitan. Tu syarat sah takwa, syarat sah zuhud adalah ilmu. Ramai orang zuhud dia tu zuhud bukan zuhud sebenar. Bukan zuhud dengan mengaji tasawuf. Zuhud buat-buat tiru orang. Tengok tok guru gitu, okey, pakai tongkat. Tok guru biasa macam tu lah. Umur 40 pakai tongkat dah. Sebab nak ingat mati tu. Dia tongkat maknanya tak larat. Bila tak larat maknanya nak mati tu. Kalau umur 40 belum lagi ada perasaan tu, dah pegang lah. Lebih-lebih lagi umur 50, 60. Kadang-kadang bukan sakit kaki pun, bukan sakit lutut pun, nak ingat tongkat ni aku dah tua dah, aku kurang nafsu sikit. Dia okey, cantik, dia pun ambil tongkat, berlakon zuhud. Dia tengok orang alim orang ni, jalan menunduk, dia pun jalan menunduk. Orang duduk pegang tasbih, nampak hebat, nampak zuhud, dia cuba tiru. Tak ada dengan ilmu tasawuf, lakonan semata-mata, kena tipu dengan syaitan. Macam tu juga, dia tengok orang mulut sentiasa terkumat kamit berzikir, dia pun follow juga. Mana dia ambil zikir tu? Apa yang dia zikirkan? Bila yang dia zikirkan? Kena tempat ke dia zikir? Tak ada ilmu. Maka itu semua kena tipu dari syaitan. Syarat sah zuhud, syarat sah takwa, mesti dengan ilmu. Mesti dengan ilmu. Tak boleh tak ada ilmu, tak sah. Zuhud pun ada syarat sah. Ya? Dan berniat syukur sama juga. Untuk dapat zuhud dan takwa, dia mesti syukur, mesti bersyukur. Syukur ni dekat hati atas nikmat iman. Rasa tak bersyukur kita ni dilahirkan dengan iman ni, dengan dah ada dalam keluarga yang beriman? Tak perlu duk cari. Syukur tak? Ada terasa tak? Ya Allah, untungnya apa? Ya Allah, terasa tak? Untungnya dapat iman. Percuma lah istilahnya. Iman sebenarnya tak percuma. Tapi duduk dalam keluarga Islam, lahir-lahir dah keluarga Islam, automatik kita akan cari iman tu. Islam dapat percuma, iman kena cari. Cuma dapat, senang dapat, berbanding dengan orang kafir. Kalau Allah takdirkan kita lahir dalam keluarga orang kafir, macam mana? Terasa tak syukur tu? Kalau terasa syukur tu, antara syarat sah zuhud dan takwa tadi. Dan akal, dia kena ada akal untuk fikir, barulah boleh jadi zuhud, boleh jadi takwa. Nak zuhud, dia kan fikir gini. Dan akhir sekali automatik akan jadi zuhud. Yang dia adalah anugerah daripada Allah. Takwa, macam mana boleh takwa sangat ni dalam hati dia? Dia fikir, dapat. Dia kena fikir, guna akal. Dan sihat badan. Tak sihat badan tak boleh juga. Duduk terbaring tu nak macam mana? Macam mana tu? Nak sembahyang pun tak boleh. Tak boleh dengan sempurna. Maka ini antara syarat sah dia. Ada semua ni barulah sempurna, barulah zuhud dan takwa itu dikira. Jangan duk buat-buat, jangan duk lakon-lakon. Benda ni tak boleh lakon. Takwa tak boleh lakon, zuhud tak boleh lakon. Zuhud dan takwa anugerah daripada Allah setelah kita mendapat kefahaman, yang mana kefahaman tu kita dapat dengan belajar ilmu. Dia bukan, memanglah ada orang dapat zuhud dan takwa daripada direct daripada Allah, yang dipanggil ilham, ataupun istilah dipanggil laduni. Memang ada, bukan tak ada. Tapi umumnya mesti atas jalan kasab, atas jalan usaha ikhtiar untuk dapat kepahaman, kemudian baru dapat, dengan kepahaman tadi dapat zuhud dan dapat takwa, dapat warak. Dan jangan berniat dengan menuntut ilmu itu akan berhadap manusia kepadanya. Jangan menuntut ilmu tu tujuannya nak bagi orang pujilah, maksudnya kerana orang.
Kerana orang. Nanti dia cakap nanti, orang tak boleh lawan sebab dia belajar punya orang. Jangan niat gitu. Dan mendatangkan dunia. Belajar tu kerana nak dunia. Nak duit lah, nak harta dunia. Dan jangan belajar tu juga menuntut ilmu nak kemuliaan pada raja-raja. Maksudnya dia orang pembesar memuliakan dia. Seronok tu duduk VVIP. Seronok tu. Saya pernah duduk antara tempat VVIP. Rasa lain sekali, tapi rasa lain macam. Rasa macam dah ahli syurga dah. Muja Allah sedarkan lepas benda tu. Iya. Kadang-kadang kita tak perasan benda tu. Duduk sekali dengan bukan VIP, VVIP. Dalam bahagian agama. Rasa macam aku ni sama ni tok guru ni, semua geng aku sama ni, sama-sama masuk syurga ni. Rasa gitu. Padahal kita ni kebetulan aja. Kebetulan aja kita ni semata-mata. Tiba-tiba terasa begitu. Sebab tu kata mengharap kemuliaan pada pembesar, raja-raja besar-besar, orang besar. Dimuliakan. Maka belajar kerana nak kemuliaan tu. Nanti boleh duduk dengan orang besar-besar, duduk dengan tok guru, dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang yang berjawatan, sebab ada agama kat situ. Boleh masuk TV dan sebagainya. Macam tu lah. Niat macam tu dah salah dah niat tu. Dan lainnya, dan kiahlah lain daripada dunia, apa-apa hal masalah dunia, maka tiadalah dapat fadilat menuntut ilmu yang tersebut. Tak dapat. Ilmu dia tak dapat apa-apa. Ilmu dia tak membawa dia keselamatan akhirat. Malah ilmu tu akan memberi ancaman dia dekat akhirat nanti. Hati-hati. Sebab tu kita minta ilmu yang bermanfaat. Minta pada Allah, ya Allah anugerahkan kepada aku ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu biasa saja. Ilmu saja tak manfaat, aku tak nak. Aku nak ilmu yang bermanfaat. Dan hendaklah bagi orang yang menuntut itu memelihara akan segala adabnya. Macam mana nak dapat manfaat ilmu tu? Macam mana nak dapat fadilat ilmu? Dia kena jaga adab. Memelihara akan segala adab. Kerana tiada mencapai akan ilmu, tak dapat manfaat ilmu, dan tiada manfaat dengan dia, tak mencapai hakikat ilmu sebenar, dan tidak mencapai hakikat kefahaman sebenar, dan tiada mencapai manfaat ilmu. Ada ilmu tapi tak ada manfaat dengan dia, dan tiada berkat padanya, tak ada berkat ilmu tu melainkan dengan beradab. Berapa ramai kita boleh tengok sekarang ilmu banyak dengan cara dia bercakap, tapi adab tak ada. Media sosial boleh tengok dekat media sosial. Yang kita tengok status dia, tengok yang dia share, semua yang baik-baik. Tengok orangnya, nampak orang yang baik, nampak ada berilmu, janggut ada, pakai serban, pakai rida, nampak orang-orang yang berilmu, cara cakap pun nampak. Tapi time berlaku apa-apa, tengok dia komen. Hilang adab. Hilang. Lebih teruk lagi kadang-kadang daripada orang yang bukan orang biasa-biasa. Hilang adab ilmu tu. Cek balik ilmu. Niat belajar tu apa? Belajar tu nak berbahas, berdebat ke apa tujuan belajar tu? Sebab apa? Sebab ilmu dia ada, tak dapat manfaat kat dia. Ilmu dia tak ada berkat pun macam tu. Ada ilmu tapi kenapa cakap macam ni? Kenapa cakap uduh je ni? Tak ada adab ni. Kenapa ni? Kadang-kadang. Apabila kalau orang tu salah, dia menegur. Menegur dia tu dengan tak dia beradab. Menegur dia tu bukan nada insaf. Tegur tu dengan sindiran dan menghina. Jika ada orang salah, dia mungkin sama-sama. Biasanya orang ada ilmu sama-sama ada ilmu. Ustaz ke apa sama ada ilmu. Tapi bila seorang tersalah, salah, dia ni tahu salah, maka dia tegur. Dia tegur tu bukan nada dia, tone dia tu bukan insaf. Bukan betul kan? Dengan sindir, dengan terasa dia tu, oh, aku tak ada salah. Dia jadi besar pula. Dia tegur tu. Padahal tegur tu nada insaf dengan maksud apa? Nak tegur sikit. Nada insaf lain dengan nada menghina dan menyindir lain. Insaf ni dia bagi tahu, dia tegur dalam keadaan dia bimbang, takut dia jadi gitu juga. Sebab dia juga sama je, cuma orang ni salah. Dia nak tegur. Itu yang berlaku sekarang ni. Jadi hati-hati lah. Orang ada ilmu pun kena hati-hati. Setan sekarang
dah tak macam dulu lah setan sekarang. Setan pun masuk sekolah juga, cara nak ajar, cara nak hasut orang yang ada ilmu. Jadi nak tak nak, untuk mengelakkan daripada perkara tadi, hendaklah dengan beradab. Maka dia nak beritahu macam mana adab tu, adab menuntut ilmu, supaya berkat, supaya ada manfaat ilmu tu, supaya mencapai hakikat sebenar ilmu. Dan setengah daripadanya membesarkan ilmu, dan setengah daripadanya nak dapat adab tu adalah membesarkan ilmu. Maksudnya kalau ilmu tu dia macam orang, kalau macam contohnya orang ni tengah bercakap tentang satu ilmu, satu hukum, dia terus duduk, padahal dia duduk kat tepi tu, dia membesarkan ilmu. Bukannya dia bercakap, ni cerita bercakap kedai kopi gitulah. Apabila dah jumpa ramai-ramai tu, dia bercakap dengan ni, dia bercakap dengan ni. Tiba-tiba yang 2 orang 3 orang ni dia bincang tentang ilmu, yang 2 3 orang lagi dia bercakap hal lain. Bila dia dengar ilmu, dia duduk diam, dia dengar balik. Tu membesarkan ilmu. Jumpa orang-orang yang ada kelebihan tentang ilmu, dia mesti tanya pasal ilmu. Ustaz, kalau macam ni, apa hukumnya gini. Dia sentiasa bincang. Ini membesarkan ilmu. Sedangkan boleh je tanya benda lain, tapi dia membesarkan tentang ilmu. Tu antara ilmu tu manfaat dan ilmu tu berkat, dan orang yang beradab dengan ilmu. Dan ahlinya, dan ahli ilmu tadi, orang yang ada ilmu, maka dia membesarkan, dia respect. Bukan dia kata bukan Nabi maksum. Walaupun dia banyak ilmu, dia tak terdedah dengan kesalahan. Mungkin dia buat salah, ada pula cakap gitu. Patutnya dia kena besar, respect ahlinya, ahli ilmu. Dengan dia respect ahli ilmu, yang ini terbukti, saya lihat sendiri, bukan depan mata, boleh tengok sendiri, yang ini terbukti, yang mana dia ni memang respect sungguh, membesarkan ahli ilmu. Tok guru ustaz dia respect, ajak datang rumah, layan lebih-lebih. Dia jenis slow sikit, dia bukan jenis pandai sangat, dia orang biasa aja. Allah balas dia kerana dia beradab dan dia membesarkan ahli ilmu. Allah balas dia bukan anak dia, Allah balas cucu dia jadi orang hebat. Tu kadang-kadang kalau kita tengok orang tok dulu, dia sangat membesarkan ahli ilmu. Dalam keadaan kita tengok Allah akan balas anak-anak dia. Kalau Allah tak balas anak dia pun, Allah akan balas cucu dia. Biasanya cucu, anak biasa je. Sebab bila seorang tu membesarkan ahli ilmu, masa tu dah ada anak dah. Anak tu pun dah ada perangai masing-masing dah. Jadi mereka Allah balas dekat cucu. Ini saya nak nampak, tengok sangat jelas. Cuma kalau orang perhati je, orang tak perhati dia tak nampak. Perhati sangat jelas. Dia ni orang baiklah ni, pakcik ni tua dah ni macam ni. Anak dia, cucu dia, Allah bagusnya cucu dia. Kalian tengok. Ada orang kata, aku tengok kau ni budak tu umur 15 tahun. Saya kenal dia masa dia umur 15 lagi. Balik sekolah, singgah masjid, surau, semayang. Dia seorang 2 je. Budak-budak lain ada sekolah menengah. Ayah betul, ada seorang ni kata, aku kenal ayah kau. Ayah kau ni biasa, macam orang biasa je. Kenapa kau ni baik pelik ni? Pada nampak minat pada ilmu, baik pelik ni. Tengok Tok Wan dia, Tok Ki. Tengok Tok Ki. Rupanya Tok Ki, dia membesarkan ahli ilmu. Mentakzimkan, respect ahli. Walaupun dia tu biasa. Dia tu biasa je. Allah akan balas kerana adab dia. Dan membesarkan gurunya. Respect kat guru. Ialah dah ambil ilmu kepada dia, kenalah respect dia. Apa sahaja ilmu yang kita ambil pada dia, kenalah membesarkan, kenalah respect. Kalau tidak, jika tidak, ilmu yang dia dapat tu tak ada manfaat untuk dia, ataupun tak boleh menyelamatkan dia dekat akhirat. Dan ilmu tu tak berkat, tak lekat. Ilmu tu tak lekat dekat dia. Ini saya jumpa ramai juga. Dia tak respect dekat guru dia. Dia buat sama macam dia. Guru ni banyak jenis. Kadang-kadang guru yang menjaga perhubungan dengan murid, jaga sungguh-sungguh, jaga segala-galanya. Jadi dia memang
tak cakap lebih-lebih dengan muridnya. Murid dia pun, dia ada sentiasa ada adab tu yang dijaga. Ada yang dia cuba menurunkan sikit, dia tu turunkan sikit martabat dia tu supaya anak murid dia selesa. Jadi macam kawan. Makan sekali ke apa, dia turunkan sikit. Sedangkan ada guru-guru yang dia jaga. Kalau tengah makan ke apa ke, dia tak cakap banyak. Tanya, dia jawab. Kadang-kadang dia jawab. Dia jaga sentiasa. Ada yang diturunkan martabat dia supaya murid tu selesa. Bergantung pada keadaan lah. Bergantung pada keadaan. Bila diturunkan, kadang-kadang cakap banyak, diturunkan, inilah ujian bagi murid. Tiba-tiba dia rasa dah sama taraf. Guru ni kesian kat dia. Kalau aku buat cara macam tu, kesian kau lah. Zaman sekarang ni nanti kan takut jadi boring, jadi apa, maka aku turunkan sedikit. Bila turunkan sikit, anak murid ingat aku satu setaraf. Padahal baru mengaji setahun dua, dah ingat sama dah. Bila saya setaraf, cakap lebih kurang, dah macam-macam dah. Hilang respect sebagai guru. Yang ada respect sebagai kawan aja. Dah jadi kawan pula. Kawan tak apa, tapi mana guru tadi tu? Perasan tak? Dia turunkan tu. Dia turunkan. Bila dia turunkan, kena tahu lah. Tetap kena, jangan langgar, jangan cross the border. Jangan langgar sempadan. Bila turun kat sikit, turun sikit, tahu sikit lah, supaya kita selesa. Itu lebih seronok. Berguru begitu lebih seronok. Cuma ada guru-guru yang dijaga adabnya sampai ke sudah jaga. Sampai ke sudah jaga. Kalau naik kereta tu dia ambil kitab, ambil buku baca. Allah, dia bawa nak pergi mana jauh ni? 100 km juga kita nak pergi ni. Nak khidmat untuk guru dia. Dia macam Allah. Ada tu cakap popek berdua bercakap. Kenapa guru dia buat gitu tu? Nak bagi kau selesa. Jadi jangan lupa daratan. Tapi ramai orang lupa daratan. Dia akan lupa daratan lah. Maka bila dia turun macam tu, dah mula. Walaupun dia belajar, walaupun dia sentiasa ada, dia tak adalah. Walaupun dia kata, aku yang bawa guru ni, aku yang join dia, aku yang sama-sama dengan dia tak ambil dah. Duduk kat depan, pegang kitab, tapi tak ambil dah. Dia bukan tak nak ambil, berkat tu dah hilang. Sekarang adab dia tadi. Dah, dia macam, tak payah dengar sangat pun. Aku sekali, sama. Tak payah ambil. Dia soalan lagi tu, dia hilang, dia lupa. Padahal dia baru setahun dua je. Sebelum tu lara je. Hati-hati. Ini ujian bagi penuntut ilmu. Patutnya tetap jaga. Cuma sikit-sikit lah. Bila dia kata dia dah banyak borak je lah. Tapi janganlah hilangkan, janganlah langkah tu. Janganlah pada pendapat saya. Boy, dah boleh pendapat saya dah pula. Siap boleh hajar lagi gini ikut pendapat dia. Tapi kalau guru yang menjaga, tak berani cakap gitu. Yang jaga betul. Dia tidak menurunkan martabat dia dengan anak murid. Dia jaga betul. Tak dia cakap pendapat dia. Tak ada. Jadi itulah, bila orang dah menurunkan tu, terima kasih, sebab dapat juga kawan, dapat juga tengok kehidupan dia. Ialah barulah dapat tahu kehidupan. Bila dah bawah sikit, boleh tanya orang rumah, boleh kan? Kalau guru nak tengok orang rumah guru, boleh tanya. Mana boleh tanya, guru tu diam aja. Jaga je adab-adab. Tiba-tiba kita nak tanya, macam mana orang rumah sihat dah? Macam lain macam je. Tapi kalau dia turunkan tahap, dia boleh tanya pasal rumah, pasal anak-anak, pasal apa. Maka dia boleh tengok, ni kehidupan guru aku. Dia pun boleh tiru lah. Dia boleh tiru kehidupan yang baik. Sebab guru dia baik. Rugilah kalau orang yang terus dia terasa dia satu level, dan ramai orang terpedaya kat sini. Akhir sekali guru dia kata, lama sangat dah ni aku bagi can kat dia ni. Dia tetap begitu. Guru dia pun lagi tak nak rapat dah. Lagi dia rugi. Dan dia kekal terasa macam orang besar-besar. Setan dah. Maka guru-guru lain pun dia dah setara. Kadang-kadang bagi pendapat dengan mantap, bagi pendapat bersungguh, tapi sebenarnya salah semua tu. Guru nak macam mana lah, hai. Dah setara dah kita, nak tegur Allah, hai. Hati-hati. Jadi adab dia, sempat kita baca adab ni. Jadi dia kata, dan setengah daripadanya membesarkan dia.
macam mana nak membesarkan tu? Membesarkan. Nak membesar macam Nabi ke? Pastinya tidak. Nak membesar guru macam ulama ke? Lampau. Nak membesarkan guru tu macam mana? Okey, dia bagi beberapa contoh, ada 6. Yang pertama, jangan berjalan di hadapannya. Berjalan, jangan duduk depan. Jangan duduk depan. Jalan kat belakang. Ataupun sama jalan. Kalau nak bercakap, jalan sama. Atau duduk belakang, sama. Jangan duduk depan. Ini faham-fahamlah maksud dia. Habis kalau dia keluar-keluar masjid, pakat-pakat nak balik, jalan, takkan tunggu kat belakang. Boleh jalan depan. Ini kalau dia satu grup, 3-4 orang berjalan, jangan jalan depan. Ya. Kalau kita ambil secara straight macam tu, tapi orang dulu ambil secara begitu lah. Guru dia keluar dulu, baru pakat-pakat keluar. Selagi tak bergerak, dia tak bergerak. Itu jaga betul adab. Lagi lebih jaga adab, lebih berkat dapat ilmu tu. Kadang-kadang ilmu tu tak dapat ketika belajar. Dia dapat bila guru dia mati. Pun saya jumpa juga. Dia khidmat dengan guru dia 11-12 tahun. Tapi dia tak reti, dia jenis slow sikit. Dia tak berapa reti nak belajar. Bukan tak reti, dia slow sikit. Jadi dia belajar ni adalah nak hafal nahwu soroh, nak apa kaedah. Tapi dia belajar juga, tapi dia banyak khidmat. Guru dia mati, dia ganti guru dia. Yang belajar tu semua tak boleh ganti guru. Tak sama, dia yang boleh. Lepas tu baru datang. Dia panggil futuhat, pembukaan. Allah bagi faham. Yang mana dia belajar 11 tahun, baru faham lepas guru mati. Dan dia dah ganti. Yang pertama, jangan berjalan di hadapannya. Yang kedua, jangan duduk pada tempatnya. Ini kalau guru dia ada tempat khusus lah. Tu duduk situ, jangan duduk situ. Sebab bila dia duduk situ, guru dia kena tunggu kejap, dia bangun baru duduk. Macam guru pula kena tunggu dia. Ini kalau ada tempat duduk yang khusus. Yang ketiga, jangan memulai perkataan. Maksudnya jangan bercakap kalau guru tak bercakap. Kalau kata, macam mana? Angkat cakap, baru boleh start cakap. Jangan dia mula dulu. Itu adabnya. Ini bukan dosa. Ini bukan cerita dosa, bukan. Ini cerita tentang nak dapat keberkatan ilmu. Nak dapat manfaat ilmu. Nak dapat kefahaman ilmu. Jangan membanyakkan perkataan. Jangan banyak bercakap berbanding guru dia. Jangan banyak bercakap. Kalau kita tengok perkataan. Ini juga sama. Bila guru dia turunkan sikit tu supaya boleh borak, dia bercakap lagi banyak. Popek. Cerita pasal diri dia je. Cerita pasal dia. Cerita pasal ilmu yang baru dia belajar, contohnya. Banyak berlambak-lambak cerita. Siap bagi tahu pendapat dia lagi. Ni lupa diri, orang lupa diri. Ramai, sangat ramai. Jangan membanyakkan perkataan. Maksudnya jangan banyak perkataan berbanding guru. Dan tertawa-tawa di hadapannya. Guru ada, dia buat lawak tu, jangan. Ya? Melainkan dengan izinnya atau redanya. Kalau cerita sikit, nak tak dengar cerita ni. Tak boleh banyak cakap. Tak boleh. Guru cakap sikit, murid kena sikit lagi. Jadi tak boleh cakap banyak. Tahu tak? Guru dia suruh cakaplah banyak, dah dapat suruh. Ini dah tengok dah masa guru dia tengok atas. Ambil telefon, duk cakap lagi tak habis-habis je tu. Ada. Nanti satu masa nanti guru dia akan lagi, dia rugi. Kerana dia tak, lepas guru dia lagi, dia masih lagi tak sedar, dia ingat dia dah tahap-tahap para ulama dah. Kekal. Salah tu. Yang kelima, jangan bertanya akan dia masalah pada ketika ia jemu. Tengoklah muka guru sama. Kalau macam jemu, macam boring apa kan, jangan tanya. Kalau tanya pun macam tak nak jawab je, jangan tanya. Ya? Jangan diseru akan dia dengan namanya. Maksudnya jangan seru nama direct. Seperti jangan diserukan dua ibu bapa dengan nama keduanya. Kita tak panggil ibu bapa dengan nama direct. Mat sini kejap, panggil ayah dia. Minah gini kejap dengan mak dia. Orang tak panggil gitu, tak ada adab. Begitu juga guru. Kena panggil ustaz lah kat depan tu. Okey.
Sikit lagi, ada 3 lagi. 3 lagi lah hujan. Baru 40. Sikit lagi. Dan setengah daripadanya. Jadi hati-hatilah bab adab dengan guru. Hati-hati. Saya stop dekat situ. Sebab apa kena hati-hati? Untuk dapat manfaat ilmu. Kenapa? Kerana ilmu ni bila kita ambil daripada seseorang dan ilmu tu betul, kita tak boleh buang lah. Kalau ilmu tu salah, kita boleh buang dengan maksud kita tak amal kan. Kalau ilmu tu betul, kita tak boleh buang lah. Betul tak? Kita belajar baca Quran dengan betul, dengan guru ni dia ajar betul lah, maka kita pun baca, maka dia dah jadi guru ajar kita, dan dia jadi guru sampai kiamat, dan kita tak boleh buang apa yang dia ajar. Maksudnya, ya Allah, macam mana cakap ya Allah ke? Katalah ya Allah. Dia pun belajar dengan guru lain, dia belajar dengan guru lain ilmu yang sama juga dan ilmu yang betul juga. Okey, ya Allah, aku tak nak yang pertama tadi, aku nak yang nombor 2. Dia yang ajar aku. Tak boleh. Tak boleh. Dah dia ajar yang pertama, dia guru sampai kiamat. Dia tak boleh buang dah. Jika ilmu tu betul, dia tak boleh buang dah dekat diri dia. Tak boleh. Walaupun dia belajar lagi, dia belajar dengan orang lain, dengan guru yang hebat lain, belajar ilmu yang samalah. Dan dia tak boleh kata aku dapat ilmu ni daripada yang nombor 2. Tak boleh. Dia kena kata yang dapat nombor 1 juga. Sebab apa? Memang dia faham daripada nombor 1. Kenapa tiba-tiba bila bergaduh sikit, bila tak puas hati sikit, bila apa sikit, dia belajar dengan lain, ilmu yang sama. Jika ilmu tu betul, semua sama, mana-mana guru pun sama. Dia pun kata apa? Yang aku belajar daripada ni, bukan yang itu. Tak boleh. Maka bila dia menidakkan guru dia, tak berkat sampai ada dia sebut nanti akan datang. Dia kata orang yang macam ni dimati akan dia pada ketika mudanya, pendek umur. Tu ada, tapi kita baca akan datang. Pendek umur orang macam ni, belajar berkamai dengan guru ni. Dia nampak guru ni okey, dia belajar, dia dapat ilmu. Bila dia terasa dah dapat semua, dia tengok guru lain mungkin hebat lagi ke apa, dia pergi kat guru lain, dia remehkan guru yang ni, dia tolak macam-macam. Sedangkan banyak dia belajar yang betul ni. Yang salah tak apa, yang salah memang kena tolak pun. Yang betul, dia belajar dengan guru ni. Bila dia belajar, oh begitu, oh padahal dia dah tahu dah. Dia konon-konon buat macam pertama kali dengar. Oh ya ke. Maka dia dalam hati dia, dalam fikiran dia, aku belajar dengan dia, bukan dengan dia. Sebab dulu baik, sekarang tak baik dah. Sedangkan hakikatnya dia belajar dengan ni. Orang macam ni pendek umur. Tu ada kat bawah nombor 1, boleh baca tu. Sebelah tu. Yang kat bawah tu. Dimati akan dia pada ketika muda je. Pendek umur. Banyak lagi tu. Kita akan bahas akan datang. Dan bila kita dah belajar ABC dengan dia, alif bata dengan dia, kita tak boleh menafikan aku baca Quran ni sebab itulah guru aku. Tak boleh nafi dah. Walaupun kita baca alif bata dengan pensyarah lain lepas pada tu yang hebat, tetap juga kita kena alif bata dengan dia. Habis tu yang belajar yang kedua tu aku dah tahu dah, alif bata lah tahu. Dah tahu dah. Tak boleh. Sebab tu bila kita ambil ilmu daripada seorang tu, kita tak boleh buang. Dia akan jadi diri kita sampai kiamat jika ilmu itu betul. Itu sangat berbahaya. Dah ambil ilmu, kau tak nak bagi kredit. Kau ingat Facebook ke benda ni? Facebook boleh Kalau forward, kalau share, nampak kredit orang tuan punya tulis tu. Tulis kadang-kadang dia tulis kan, best lah ayat ni. Dia kan ayat-ayat yang apa, kata-kata hikmah, best lah. Dia share. Bila dia share, keluar kredit tuan yang tulis tu. Tapi kalau dia copy paste, macam dia tu. Facebook tak apa boleh copy paste kalau tak nak share. Tapi ilmu tak boleh. Dah ambil kepada dia, tak boleh menafikan dah. Maka dia guru sampai kiamat. Jika dah sampai satu tahap tak nak belajar dengan dia dah, tak apa, boleh pergi, tapi jangan menidakkan, jangan meremehkan, jangan. Kalau tidak, pendek umur. Pendek umur. Ada lagi ni, akan dijatuhkan dia pada tepi-tepi negeri. Dia akan jadi orang tepi je. Dia tak akan jadi orang yang hebat, dia akan jadi orang duduk tepi-tepi je. Maksudnya orang yang itulah, duduk tepi-tepi negeri, duduk gitu aja. Lebih kurang aja. Ilmu ada, tapi dia tak akan jadi orang utama. Apa lagi? Dibalakan dia dengan berkhidmat pada raja-raja. Ambil. Dia nak cakap apa-apa hukum tak berani. Sebab yang besar ada, dia kerja dengan orang yang besar. Macam sebagainya, nanti kita akan bahas akan datang. Sebab tu hati-hati. Bila kita dah menuntut ilmu dengan orang tu, tak ada masalah pun kita nak respect dia. Tak ada masalah. Kita dah belajar dengan dia, alif bata.
Sekarang kita dah hebat sangat, dah PhD sekalipun, apa masalah kita respect kan dia? Masalah? Respect aje lah, dia lah ajar aku alik bata. Bukannya apa? Bagus apa respect orang. Ke tiba-tiba nak memandang sini, dia ajar alik bata je pun. Tak boleh. Tak boleh. Jadi hati-hati. Sangat banyak berlaku ni. Sangat banyak berlaku. Mereka yang buat lebih kurang dengan guru dia dulu. Macam-macam dia belajar dekat guru dia. Lepas tu dia sepak macam tu aje. Lebih-lebih lagi hina, lebih-lebih lagi perli, lebih-lebih lagi. Sebab apa? Sebab guru ni sebenarnya dah letak setara, dia rasa setara dah. Walaupun setara sekalipun. Tak boleh. Hati-hati, sebagai peringatan. Berhenti kat situ. Dan setengah daripadanya membesarkan kitab. Ni kan besar juga, membesarkan kitab. Kalau tak besar kitab, campak lebih kurang je, payah nak dapat ilmu. Itu akan datang. Akan datang. Tagur dulu. Kita sudahikan tasbih kafarah dan surat Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.